Malam ni kita akan masuk hadis yang pertama insya-Allah, yang mana kita ni membicarakan berkaitan dengan ketinggian ilmu dan kedudukan para alim ulama. Yang kita sebagai orang Islam hari ni, tak kiralah kita orang Islam kulit putih ke, kulit hitam ke, lelaki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, terlalu muda atau terlalu tua ke, kita semua perlu untuk mengetahui kedudukan ilmu di dalam agama kita dan ketinggian martabat para ulama di dalam dunia ni. Bila tahu tentang ilmu, kita akan memberikan penghormatan yang patut kepada ilmu. Bila tahu ketinggian para ulama, kita akan belajar memuliakan para ulama dan meletakkan mereka pada kedudukan yang sepatutnya. Lepas tu bila orang tu dia reti, dia tahu nilai ilmu, dia akan menghormati ilmu. Dia tahu nilai para ulama, dia akan menghormati para ulama. Orang yang tidak tahu menilai, kita akan tengok dengan ilmu dia buat lebih kurang, bahkan dengan para ulama dia buat macam, bahasa kasar kita sebut, dia buat macam kawan dia. Dia buat macam orang yang tak ada harga. Dia buat macam orang yang tak ada nilai. Dia rasa ulama dengan dia, para alim ulama dengan dia sama level. Sedangkan kedudukan para ulama bukan satu kedudukan yang sama macam kita. Mereka ditinggikan kedudukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak kelebihan. Nanti kita akan mengaji pelan-pelan insya-Allah ta'ala. Dan malam ni insya-Allah saya akan kongsi dengan ayah ibu sekalian hadis yang pertama. Kitab tak ada lagi no. Ada seorang dua je ada kitab, tak apalah. Yang mana ada ikut dulu insya-Allah. بسند المتصل إلى مؤلف الكتاب وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكتابه في دارين آمين يا رب العالمين. Hadis yang pertama, tajuk yang pertama pada malam ini, kelebihan orang yang alim. Kelebihan orang yang alim. Apa kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang alim, yang mana kelebihan ini tak diberikan kepada manusia selain pada orang alim? Apa yang Tuhan bagi kat orang alim yang Tuhan tak bagi kat orang lain? Kita tengok no? Hadisnya berbunyi, an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani 'abidun wa 'alimun faqala fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Wa fi riwayatin anhu thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wa malaikatahu وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير أو كما قال أخرجه الترمذي. Hadisnya panjang sikit, kita baca dia dulu, saya kita bincang insya-Allah. Baik. Daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, telah disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang lelaki. Pertama, orang yang abid, ahli ibadat. Dan yang kedua, orang yang alim, orang yang mengetahui tentang ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang ahli ibadat seperti kelebihanku atas yang paling rendah daripadamu, yakni di kalangan sahabat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni segala langit dan bumi, sehingga semut yang ada di dalam lubang dan ikan yang ada di laut, semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajar manusia akan kebaikan, yakni mengajar agama. Hadis riwayat daripada Al-Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu. Baik. Ayah ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang kita nak kongsikan pada malam ini adalah satu hadis yang sangat spesial. Hadis ini spesial. Kalau kita faham betul-betul hadis ni, kita akan mula merasakan bahawa level kita dengan level orang alim ni sebenarnya tak sama. Ya, tak sama. Dan hakikatnya pun memang tak sama. Kan? Ayah-ayah yang ada di sini duduk di Kedah. Allah Ta'ala berikan di Kedah ni satu negeri yang menjadi tempat berhimpun ramai para alim ulama. Hatta kalau dalam Malaysia pun kita tengok, Kedah di antara negeri yang banyak melahirkan tutup guru para alim ulama. Cuma soalan dia sekarang, orang Kedah, kita ni kan, kita ni orang Kedah ni, kita letak ataupun tidak kedudukan yang tinggi kepada kumpulan ulama yang ramai yang Tuhan hadiahkan pada orang Kedah ni. Tu ya. Adakah kita letakkan para ulama ni pada kedudukan yang sepatutnya seperti mana yang patut kita letak, ataupun kita buat depa dengan kita lebih kurang sama? Yang tu yang kita nak tengok malam ni. Dan sebenarnya
Kalau kita faham hadis ni, kita akan tengok kedudukan mereka sangat tinggi nak bandingkan kita. Sangat-sangat tinggi. Kedudukan yang tak dicapai oleh mana-mana manusia sekalipun. Kita tengok sama-sama. Nabi SAW bersabda, minta maaf, Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu berkata, satu hari Nabi SAW disebut ataupun para sahabat berbicara berkaitan dengan dua jenis manusia. Yang pertama, abid, orang yang rajin buat ibadat. Bahasa kampung kita ni, orang yang rajin buat semayang, rajin mengaji, rajin apa berzikir, rajin buat ibadat. Kira dia min ahlil ibadah. Dia ni abid, dia rajin buat ibadat, tapi mengaji tak mau. Contohlah. Tapi dia rajin buat ibadat. Ataupun bahasa mudah kita sebut dia orang yang rajin buat ibadat lah, tu senang bahasa satu. Yang kedua, Nabi sebut wa'alimun, orang yang alim, orang yang rajin menuntut ilmu pengetahuan, dia faham tentang ilmu, dia amalkan ilmu dan dia sebarkan pada orang lain. Dia masuk dalam kumpulan alim yang disebut sebagai alim rabbani. Dia orang alim. Satu orang rajin buat ibadat, satu orang alim. Selesai. Nabi SAW bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi. Kelebihan orang yang alim, yang reti tentang ilmu pengetahuan, lebih daripada ahli ibadat. Nabi sebut kafadli ala adnakum, seperti kelebihnya aku berbanding sahabat yang paling rendah sekali daripada kalangan kamu. Apa maksud dia Ustaz? Maksud mudah dia macam ni. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, ulama bincang sahabat Nabi SAW waktu baginda hidup, berapa jumlah sahabat Nabi SAW? Ada ulama kata 70,000, ada yang kata 120,000, bahkan ada yang kata sampai 140,000. Tak apalah, kita ambil satu angka mudah bagi senang faham, kita letak 100,000 contoh. Sahabat Nabi SAW, kita letaklah angka yang mudah lah bagi senang kira, 100,000. Kalau Imam Ibn Athir sebut, Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Ada ulama kata Tuhan je yang tahu berapa jumlah sahabat. Tapi kita buatlah satu angka nak bagi senang kira, 100,000. Jumlah sahabat 100,000. Nabi menyatakan kelebihan orang yang alim atas orang yang rajin buat ibadat ni, Nabi kata kelebihan dia sama macam aku dengan orang yang paling rendah, orang yang nombor 100,000 di kalangan sahabat. Aku seperti aku dengan sahabat yang paling rendah sekali di kalangan kamu ni semua para sahabat, sahabat yang paling rendah sekali. Inilah bandingan orang alim dengan ahli ibadat. Saya nak sebut mudah macam ni lah. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu sekalian yang mengaji malam ni, cuba bayang kalau Nabi buat bandingan macam ni sudah. Orang alim dengan ahli ibadat ni macam aku dengan Sayyidina Abu Bakar. Agak-agak bandingan tu jauh dah beza. Nabi kata orang alim dengan orang yang rajin buat ibadat saja ni, beza mereka berdua ni macam aku, macam Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Kalau Nabi buat beza Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, tu pun dah jauh beza lah. Nabi SAW Rasul, Sayyidina Abu Bakar sahabat. Dua manusia tu walaupun sehidupnya sezaman, mereka adalah kekasih yang paling rapat, tapi kedudukan mereka berbeza. Itu ya. Kalau Nabi buat bandingan aku dengan Sayyidina Abu Bakar, tu pun jauh beza dah. Aku dengan Sayyidina Umar, tu pun jauh beza dah. Aku dengan Sayyidina Uthman, tu pun jauh beza dah. Tapi Nabi kata kelebihan orang alim, kedudukan orang alim nak banding dengan orang yang rajin buat ibadat, seperti aku dengan sahabat yang paling rendah sekali di kalangan kamu semua. Nak menunjukkan kedudukan orang alim ni rupanya sangat tinggi di dalam agama kita. Yang ayah duk tengok, kadang kita jumpa para alim ulama kita turun mari ke mata tempat, hatta di masjid ni pun ada tutup guru datang. Rupanya mereka memiliki kedudukan yang sangat istimewa yang kita semua tak dapat. Tak dapat. Ada orang kata aja, Ustaz, mereka jadi orang alim Ustaz, mereka nak sendiri. Tak. Mereka dipilih menjadi orang yang alim kerana itu Wahbi. Wahbi ni bukan Wahabi ya. Wahabi tak dia pakai. Kan? Wahbi ni kita punya kurniaan daripada Allah. Mereka mungkin awalnya mereka berusaha, awalnya pulun mengaji tuntut ilmu, tapi Allah Ta'ala pilih mereka menjadi orang alim. Itu kita nak kena faham. Pasal orang alim ni dia pilihan Tuhan. Orang yang nak jadi pewaris Nabi SAW, orang yang nak menjunjung pusaka yang paling berat sekali, orang yang nak menjunjung warisan para Nabi dan Rasul. Orang ni Allah Ta'ala pilih
jadikan mereka ulama. Bukannya jadi sendiri, Allah Ta'ala yang pilih. Sebab tu bila Allah Ta'ala pilih, mereka memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Tak ada orang boleh tanding kedudukan mereka. Sebab tu kita kena faham. Sebab tu kalau mari para alim ulama, mari tuan-tuan guru, sebab tu kita ni kena reti cara nak kita panggil, kalau orang putih panggil apa, entertain. Apa tahu bahasa kampung saya panggil entertain. Kita panggil apa lah, macam cara nak menguruskan mereka lah. Mereka main nak macam mana cara nak layan, macam mana cara nak uruskan kehendak mereka, apa yang mereka nak, apa yang mereka tak berkenan. Kena reti tu, kena tahu tu. Dia bukan boleh mencodong belah ikut dan. Kadang tok guru tu mari, dia boleh Ustaz lama pipi tepuk bau Allah tu pula kan. Walaupun betul umur sama, boleh mungkin betul sekampung dulu, tetapi oleh kerana kedudukannya agak berbeza sekarang, patutnya kita kena tahu macam mana cara nak bermuamalah dengan mereka, tahu cara macam mana nak berurusan dengan mereka. Bukan boleh main codong belah ikut dan. Faham kan saya duduk cerita? Nampak macam tak setuju, nampak kaya. boleh dapat kaedah. Sebab tu kena tahu kan, kena tahu benda-benda macam ni. Sebab kedudukan mereka sangat istimewa nak dibandingkan dengan orang lain. Nabi kata kafadli ala adnakum, seperti kedudukan aku, kata Nabi, berbanding dengan kedudukan sahabat yang paling rendah sekali.